Okey, kalau kita lihat gambar ini adalah saya dengan pelong kanan, ya. Mereka-mereka inilah yang banyak membantu saya dalam banyak perkara, ya, berbincang, memberi idea dan sebagainya. Sebenarnya apabila kita lihat bangunan yang telah diruntuhkan sebenarnya, kawasan ini sebenarnya dulu merupakan satu kawasan sekolah projek kilat yang mana saya pernah mengajar di situ. Tapi tempat saya berdiri ini sebenarnya ini adalah satu tempat di mana bangunan yang paling lama di SK Pekan. Dia jenis-jenis macam bangunan orang kata kandang kuda. Yang mana kalau saya berdiri dulu, saya boleh tengok student lah sebab saya tinggi, ya, tingkap menjolok. Jadi ini adalah bangunan yang saya mula-mula naik apabila saya sampai di sini. Saya terkejutlah sebab sekolah SK Pekan rupanya macam ni. Dan saya mengajar betul-betul di pejabat saya yang saya duduk jadi guru besar itu, itulah kelas pertama saya 6G. Saya mengajar tahun 6. Dan di sinilah 6G, 6E sampai 6F. Ya, dan ini pengalaman yang saya rasa saya sangat tak akan lupa lah sebab pertama kali pijak kaki di SK Pekan. 80-an tu apabila ada program Hari Kecemerlangan dan sebagainya, di sinilah tempat kami buat pentas yang diperbuat daripada meja. Dan kami ikat meja tu bungkus dengan canvas, buat pondok daripada kayu, panjat. Di sinilah tempatnya. Dan bangunan ini masa saya posting dia sudah ada dan rupanya beginilah. Ya, beginilah rupanya. Cuma teruk sikitlah, sudah tak ada tingkap. Ini rupa dia. Ini gravel semua, ya. Dan rumah tu masih ada lagi. Rumah itu masih ada juga rumah guru besar. Yang sana kosong, ada rumah kecil 2 buah. Pokok besar depan makmal tu. Jadi semua yang ada di sini masih ada yang masih kekal dan banyak juga yang telah berubah. Sebenarnya di SK Pekan ini merupakan satu sekolah yang semua masyarakat Lahad Datu akan duduk di sini. Dulu Lahad Datu 2 tidak ada, Lahad Datu 3 tidak ada dan kita punya student lebih daripada 3,000 orang. Satu kelas sampai 60 orang. Kalau attendance tu sampai kita tambah lagi 5. Tulis nama. Itu pengalaman manis. Dan kalau kita tengok di yang 3,000 student, ya, kelas sampai A, B, C, D, E, F, I, G, H, I mungkin sampai I. Satu kelas tu 60 orang. Bayangkan budak duduk di mana? Ada duduk di lantai. Itulah kami dulu. Dan satu yang saya suka, guru masa dulu dia tak pandai merungut. Sebab mungkin dia tidak ada, mungkin tidak banyak kerja yang macam sekarang lah. Ya, banyak online. Kami lebih fokus kepada kemejadian murid, lebih fokus kepada apa yang diminta oleh kementerian. Memang cantiklah. Dan benda yang kedua, kenapa kami fokus dengan murid, kita tidak ada gadget, tidak ada handphone. TV pun ada di rumah yang kecil. Besar macam ni, 20 orang tengok. Itu dulu. Ya. Okey, pernah juga sekolah ini dia menjadi, sebelum saya sampai dulu, menjadi satu tempat tumpuan untuk orang bersukan. Sebab padang besar dulu berada di sini. Dia bila ada event football dan sebagainya akan dilaksanakan di sekolah ini, ya. Dan kalau kita tengok bangunan PPKI yang ada sekarang ni, ini bangunan lama masih kekal dan sudah diubah suai lah. Dia masih kekal macam ini juga. Jadi inilah di antara bangunan-bangunan yang kekal. Masa saya datang dulu cuma tinggal 2 bangunan saja. Yang lain telah dirobohkan. Dewan tak ada semua. Yang ini memang gelanggang ada. Untuk basketball tu memang ada. Ya, itu saja yang ada lah. Yang lain flat pun dah dirobohkan. Bangunan konkrit pun sudah dirobohkan. Jadi yang tinggal kenangan hanyalah
2 bangunan ini saja dan 3 buah rumah ini. Itu saja yang kekal. Saya datang ke SK Pekan pada bulan Disember 28 hari bulan selepas Christmas. Saya datang di sini dan tempat Love sana tu, itu ada satu pokok besar. Di situlah mula-mulanya saya pijak kaki di SK Pekan. Yang Love itu. Ya, jadi bangunan masa tu bangunan makmal ni tidak ada. Jadi saya mula posting di sini pada tahun 1987. Sehingga pada tahun 1991 disebabkan pelajar terlalu ramai, sekolah ini telah dibahagi 2 dengan Lahad Datu 3. Jadi maknanya SK Pekan sebelah pagi dan saya masuk sebelah petang. Dan maknanya ada 2 buah sekolah di sini. Dan untuk pengetahuan semua sebenarnya, di sekolah ini pernah juga 2 sekolah lagi menumpang, Unico Desa dan Payang. Di sini di bangunan belakang sampai 4 sekolah satu bangunan ya. Jadi pada tahun 88 Lahad Datu 2 tu dibina. Jadi ramailah juga guru dan murid yang berpindah ke sana. Sebab sebelum ini jadi tumpuan. Dan sehingga tahun 1997 barulah kami ini berpindah ke bangunan baru di SK Lahad Datu 3. Ya. Dan saya berada di SK Lahad Datu 3 ini selama lebih kurang 8 tahun. Cuma satu kenangan manis yang saya sampai sekarang saya tak boleh lupa dan selalu saya kongsikan dengan guru-guru ialah di situ ada kemahuan, di situ ada jalan. Saya pernah menginginkan budak-budak saya ni boleh capai satu kebanggaan di, orang kata, di peringkat kebangsaan. Maknanya saya telah cuba try and error banyak kali ya. Sehinggalah pada tahun 1991 saya apabila berada di Lahad Datu 3, saya ambil beberapa orang pelajar yang ujung minggu cuti sekolah tinggal di rumah saya untuk berlatih olahraga bersama. Sehingga pada satu masa itu beberapa pelajar kita apabila mereka berada di tahun 6, kita latih daripada tahun 3 dan sampai di tahun 6, mereka telah mencapai kemuncak kejayaan mereka, iaitu 100 meter, 200 meter, 4x2, termasuk ada sokongan lompat jauh daripada SK Silam. Bukan lompat pagar, lompat jauh dari sekolah kita. Kita telah 4x1 dan 4x2 kita capai emas semua di peringkat kebangsaan. Maknanya emas Sabah tu yang banyak bagi daripada SK Lahad Datu 3. Dan sehingga kita dapat warrant dan anugerah daripada Milo pada masa itu. Itu satu kejayaan lah. Walaupun saya tidak sama-sama menikmati akhirnya, tetapi secara pribadi saya rasa amat puas hati dan sangat seronok dengan kejayaan itu ya. Dan satu benda yang saya dapat apabila budak-budak saya itu, walaupun mereka ini bukan muka budak yang bijak, tetapi ada dapat bekerja di bank dan sebagainya untuk kejayaan mereka lah, untuk kehidupan mereka, ya, untuk kejadian mereka sebagai orang pelajar. Saya mendapat jawatan sebagai penolong kanan pada tahun 99. Pada masa itu saya dihantar ke SK Joroko. Satu tempat yang jauh, satu tempat yang tidak ada guru besar, dan satu tempat sekolah yang memang brutal lah masa itu. Ya, jadi dengan keupayaan kami penolong kanan, kami dapat bangunkan sekolah itu, dan pada tahun 2001 saya dibawa masuk ke PPD. PPD jadi pegawai sehingga tahun 2004. Saya balik ke sekolah ini sebagai penolong kanan 1. Ya, dan pada tahun 2011 saya balik pula ke PPD jadi penolong pegawai, dan pada tahun 2016 saya ambil MPKL. Bulan 12 saya jadi guru besar dan saya ditugaskan di
Tambisan, dan di Tambisan juga saya ada kenangan yang menarik yang saya tak akan lupakan, di mana pertama lawatan daripada TYT. Jadi pada tahun 2016 saya mungkin sebagai seorang guru cinta kepada sekolah tu sangat mendalam lah. Sayangkan murid-murid tu betul-betul mendalam dalam jiwa saya. Jadi saya tak mau terlepas peluang berkecimpung balik bersama-sama guru, bersama-sama pelajar di akhir perkhidmatan saya. Jadi saya dengan sukarela, dengan suka hati memohon MPKL untuk menyandang jawatan sebagai guru besar. Dan saya telah dihantar kursus ke Sarawak pada bulan Januari, dan saya ingat selesai pada bulan Jun di Kota Kinabalu, dan dapat panggilan serta-merta untuk masuk ke Tambisan atas sebab-sebab tertentu pada bulan 12. Yang mana saya tak mau cakap banyak, cuma sekolah itu masa itu dia dapat band 6 dalam SKPM. Maknanya apabila band 6 tu sekolah yang paling teruk lah antara ranking di Malaysia. Jadi BD minta saya masuk bukan kerana mungkin pengetahuan mungkin, tetapi mungkin memang saya mau dihantar di situ lah. Dan alhamdulillah semasa berada di Tambisan tu banyak kejayaan yang telah kami lakar bersama-sama. Walaupun sekolah itu sangat daif dalam semua aspek kemajadian dan pengurusan, tetapi hasil bantuan rakan-rakan masyarakat sekeliling kita dapat kejayaan. Dan apa yang menarik masa saya berada di Tambisan, pertama sekali itulah apabila ada lawatan daripada TYT, daripada Embassy, daripada USIM, UITM, kita kerjasama dengan UKM, kadang bagi buku dengan kita. Kemudian kita dapat bawa 17 orang doktor untuk buat memeriksa kesihatan masyarakat di situ. Dan kita dapat juga mengadakan program Hari Kemerdekaan, waktu malam bersama dengan pihak-pihak keselamatan di situ. Dan banyaklah perkara-perkara yang menarik. Apa yang menjadi kenangan yang saya tak dapat lupakan ialah apabila anak-anak murid saya pertama masuk asrama penuh, itu target kami, dan dia berterusan hingga ke hari ini. Maknanya pelajar itu memang kami projek untuk yang bijak ni dapat masuk ke MRSM dan masuk ke asrama penuh, dan alhamdulillah dia berterusan hingga sekarang. Dan kejayaan yang kedua yang dapat kami lakarkan ialah kami dapat kejayaan sehingga peringkat kebangsaan lah, bola tampar itu. Ramai pemain-pemain yang daripada Tambisan yang tak pernah keluar, tak pernah dihasilkan, tak pernah orang tahu tentang Tambisan, sehingga peringkat kebangsaan pun tahu apa itu SK Tambisan. Itu satu kebanggaan. Begitu juga dengan TKRS. Kita adalah orang kata tempat negeri untuk bawa pelajar-pelajar kita hingga ke peringkat kebangsaan. Itu kebanggaan yang kita capai. Dan satu lagi yang saya tak lupa ialah kehadiran Datuk Pengarah lah, Datuk Mistrin, dan dia bergambar di satu tangga pusat sumber yang sangat daif, tapi gambar yang sebesar mungkin kalau pintu tu macam 2 pintu lah, dia letak di JPN tu bersama dengan murid-murid saya. Itu kebanggaan peribadi saya lah. Bila pergi JPN, saya rasa macam satu benda yang bagi motivasi dengan saya lah. Walaupun orang kata kenangan manis ada kita dapat nikmati semasa berada di Tambisan itu, kenangan pahit ada juga sebenarnya ya. Apabila kita hampir karam ya sebenarnya apabila bawa untuk buat projek di sekolah tu. Pernah juga jatuh jambatan hingga fisio, darah-darah. Pernah ada pengalaman itu. Dan pernah juga balik tengah malam, orang kata macam ada something yang kita terpaksa berhenti di jalan. Tapi semua perkara-perkara itu tidak pernah orang kata menjatuhkan semangat saya untuk orang kata mengurus sekolah itu dengan baik dan cemerlang. Dan satu yang saya dapat pelajari di situ ialah di mana kemahuan di situ ada jalan.
sekolah itu merupakan sekolah yang teruk. Tetapi apabila kita urus sesuatu sekolah itu bersama dengan warga sekolah, bersama dengan komuniti, insya-Allah sekolah akan maju. Dalam tempoh 2-3 tahun sekolah boleh maju. Dan kenangan manis nanti yang mungkin saya boleh kongsikan ialah apabila saya dapat bawa warga sekolah itu, bila annual dinner, kami dapat pergi di luar daerah. Itu kenangan-kenangan yang kita tak akan dapat lupakanlah bersama orang kampung dengan warga sekolah sekali. Okey, pada tahun 2020, bulan 4, saya mula posting balik ke sini. Memang saya tak jangka saya akan perkhidmatan saya terakhir, saya kembali ke SK Pekan. Saya langsung tidak menjangka sebab jarang berlaku orang itu bertugas di satu sekolah sampai 3 kali. Daripada guru biasa ke penolong kanan hingga kepada guru besar. Mungkin Allah telah tentukan rezeki itu untuk saya. Dan kembali ke saya di sini, saya duduk juga di tempat pejabat itu, di tempat saya mula-mula mengajar dulu. Jadi apa yang menariknya di sini ialah apabila saya sampai di sekolah ini, masa itu kita COVID. Ya, kita COVID dan saya sunyilah sendiri, memang sunyi. Cuma dalam sunyi-sunyi itu banyak juga perkara-perkara yang saya dapat selesaikan, terutamanya dari segi pengurusan di sekolah lah. Ya, banyak juga benda-benda yang kita dapat selesaikan. Apabila sampai di SK Pekan, yang saya nampak ialah dari segi fizikalnya tu masih tidak berubah, ya. Sangat tidak berubah dan masih dalam keadaan yang sama, malah dia makin malap lah. Jadi memang saya rasa macam down juga, macam juga saya sampai di tambisan. Cuma satu prinsip yang saya katakan tadi, di mana kemahuan di situ ada jalan. Ya, jadi hasil bantuan rakan-rakan, bantuan guru-guru, dari segi emosi, dari segi temperature sekolah, dari segi kejayaan murid dan guru, kita dapat gembeling bersama-sama hingga ke satu tahap yang saya boleh katakan tidak terlampau cemerlang, tapi hampir kepada cemerlang. Ya, kita dapat lakukan itu bersama. Dan cuba kita lihat taman ini. Taman ini sebenarnya dulu dia panggil Gallery Walk PPKI SK Pekan Lahad Datu. Dan taman inilah yang pernah membawa saya ke Negeri Sembilan untuk mendapat sijil lah, anugerah daripada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Pada masa itu dia baru dilantik. Dan ya, walaupun kita dapat sagu hati, tetapi itu menunjukkan yang kita ni tidak ketinggalan sebenarnya guru-guru kita dari segi ilmu, dari segi semangat dan juga dari segi kemahuan itu. Sebab pada masa itu adik, saya lupa nama adik ni, dia Johan dari segi hafazan. Dan ada satu lagi event yang dia dapat Johan juga. Jadi itu menunjukkan kecemerlangan kita. Ya. Dan kalau kita lihat taman hari ini, ya, rakan-rakan baru upgrade dan insya-Allah dalam sebulan 2 kita jadikan dia taman digital untuk PPKI. InsyaAllah bersama-sama mereka akan usahakan macam itu, ya. Jadi bagi saya, insyaAllah saya akan menamatkan perkhidmatan pada 1 hari bulan 7, maknanya sehari awal daripada hari lahir saya. Dan saya boleh nampak sebenarnya potensi itu, potensi sekolah di bawah guru-guru dan di bawah penolong kanan dan juga mungkin guru besar yang akan hadir akan membawa kejayaan yang cemerlang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.